Okey, hai, selamat sejahtera. Saya Nora. Saya nak discusskan sikit lagi, kongsi sikit secara maya ni, secara melalui YouTube ini tentang apa yang dikatakan sebagai Google. Alright, Google. Biasa sangat dekat antara kita bila kita bercakap, mungkin dengan kawan-kawan, mungkin dengan antara guru dengan murid, kita akan cakap, alah, senang, cari je guna Google. Cari je guna Google. Tapi tak ramai, mungkin ada yang sedar dan ada yang tak sedar. Google ni dia bukan setakat berfungsi sebagai satu enjin carian ataupun searching engine sahaja. Dia bukan enjin carian saja. Maksudnya dia bukan hanya tertakluk kepada muka surat yang ini saja, kepada front page bila setiap kali kita nampak, bila kita klik Google Chrome dekat depan, dekat kita punya desktop, bukan setakat ini sahaja fungsinya. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, bukan setakat ini sahaja fungsinya, bukan setakat sebagai searching engine sahaja, sebagai enjin carian semata-mata, sebab Google ni, kalau kita klik pada 9 titik yang tengah saya point outkan ini, sebenarnya ianya bukan terbatas kepada searching engine sahaja, bukan terbatas kepada enjin carian sahaja sebagai fungsinya. Tetapi kalau kita tengok dengan cara tekan ni, kalau kita tengok dalam ni, ianya adalah semua yang dibangunkan oleh Google. Alright? Apa yang kita nak buat? Kita nak search, nak buat dia sebagai enjin carian. Kita ada Google search. Kita sesat, nak cari jalan balik, kita gunakan Google Maps. Kita nakkan hiburan melalui video, kita ada YouTube. Kita nak install pelbagai aplikasi yang dibangunkan oleh berbagai developer seluruh dunia ni, kita gunakan Google Play. Kita nak dapatkan berita-berita terkini, kita gunakan Google News. Nak interaksi antara kita ataupun dalam kita punya circle, dalam kita punya lingkungan kerja, kita punya lingkungan peribadi, boleh secara email, kita ada Gmail. Sekarang ni popular penggunaan Google Meet sebab guru-guru, pensyarah-pensyarah memang menggunakan Google Meet sebagai salah satu daripada option untuk lakukan kelas pengajaran dan pembelajaran secara Google Meet. Begitu juga dengan Google Contacts, mana kita boleh simpan kita punya konteks kita ataupun hubungan-hubungan kita. Google Drive ialah storan dalam Google Calendar. Kalau kita ada Google Meet dan kita nak setkan apa-apa, kalender juga dia bangunkan Google Calendar. Dan untuk alih bahasa, kita gunakan Google Translate. Right? Untuk shopping, ni ramai yang suka ni. Boleh shopping juga dalam Google. Tak nak guna Microsoft Word, boleh gunakan Google Docs dan boleh share dengan kawan-kawan. Tak kisahlah kawan tu di KL, di Johor Bahru, di Sabah, di Sarawak. Boleh gunakan Google Docs untuk yang berfungsi, yang berperanan seolah-olah macam Microsoft Word. Google Sheet ni punya peranan pula seolah-olah macam Microsoft Excel. Sementara Google Slides ni pula peranannya adalah seolah-olah seperti Microsoft PowerPoint. Okay. Dan kita ada Classroom. Okay. Kita ada macam-macam dalam Google ni yang dibangunkan oleh Google, okay, untuk kita gunakan. Okay. Jadi stigma yang mengatakan bahawa Google itu hanya terhad kepada searching engine, macam kita sembang-sembang, alah susah, tak faham apa ni, kita pun Google. Alah kau Google aja. Bukan setakat terhad pada situ, tapi dia punya peranan Google ini, dia sangat luas. Okay. Alright. Jadi macam mana nak akses itu? Sebenarnya kita boleh akses dengan cara hanya tekan pada titik ini. Sebaik sahaja kita
buka, kita tekan Google Chrome dekat depan. Dan sekarang ni apa yang dibangunkan oleh Google, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, Google sekarang dia dah personalize kan, dia dah memperibadikan kita punya Chrome. Dulu dia panggil Google Chrome. Sekarang macam kat sini, sebab nama akaun saya Nora, jadi akaun di sini dinamakan sebagai Nora Chrome. Diikut. Kalau simbol dia dulu, kalau dulu setakat bulat ni saja. Sekarang ni bulat tu simbol Google itu. Begitu juga dengan kita punya simbol dalam kita punya akaun. Kalau kita tengok kat bawah ni pun ni. Alright. Jadi macam mana nak tahu kita ada Google account ke tak? Macam mana kita nak tahu kita ada Google account ke tak? Katalah, alamak, ada Google account ke tak sebenarnya saya ni? Cara nak tahu dia ialah, pertamanya kalau dulu mungkin kita tak ada perkataan Nora Chrome, perkataan nama kita diikuti dengan nama Chrome itu. Sekarang ni dia dah nak tahu kita dah ada akaun tu, automatically kita tengok saja Nora Chrome ke apa. Kalau Nora Chrome maksudnya kita dah ada akaun Google dan kita dah sign in dalam akaun Google kita. Kita dah sign in dalam akaun Google kita tu. Alright? Jadi macam mana kita nak tahu kita dah sign in ke belum sebenarnya? Dalam akaun Google kita, kita dah sign in ke belum? Petunjuk pertama yang paling mudah sekali kita nak tentukan sama ada kita dah sign in atau belum dalam akaun Google kita, kita tengok pada simbol Google Chrome ini dan tengok ada tak nama akaun kita tertulis sebelum nama Chrome. Macam kes yang sekarang ni, kalau tadi saya dah login sebenarnya, sebab itu timbul Nora Chrome. Sekarang ni dia jadi person to Chrome. Jadi bila dia person Chrome, bila dia person Chrome, bermaksud kita belum login lagi dalam akaun kita. Jadi macam mana nak login? Kita klik saja pada Google Chrome ni. Sebenarnya dia ada banyak cara nak login sebenarnya. Jadi saya tunjukkan yang paling mudah lah. Jadi kita masukkan dekat Google Chrome tu tadi, ataupun dah dinamakan sebagai person Chrome. Dan kita akan dapat paparan macam ni. Sebenarnya bila paparan macam ni, sebenarnya kita dah banyak kali, kita ada banyak akaun. Ada yang akaun kerja, mungkin yang menggunakan juga platform Google sebagai akaun dia. Jadi kalau kita dah ada akaun yang kita dah pernah login guna laptop tersebut, kita just klik in sahaja dan kita loginkan ke akaun itu. Jadi dia akan hantar notifikasi kepada kita punya handphone. Dia akan hantar notifikasi pada kita punya handphone, dan apa yang kita akan buat ialah kita akan tekan yes pada handphone kita, yang mana kita membenarkan diri sendiri. Kita membenarkan diri kita sendiri untuk gunakan akaun Google yang sama dekat laptop ataupun PC kita. Mungkin kita nak pakai dekat handphone yang lain ke, ataupun di tempat lain selain daripada main handphone kita, telefon bimbit utama, telefon bimbit kita. Jadi kita tekan saja yes di handphone dan tada, dia dah, kita boleh guna dah akaun Google kita dekat laptop kita ni. Proses ni dia akan berulang juga. Katalah kita nak pakai handphone yang lain, kita beli lagi satu handphone, tapi handphone yang lama kita tetap kekalkan, pun kita pakai yang sama. Kalau kita beli handphone yang baru, kena sign in dekat handphone yang baru, dan nanti katalah dia akan minta juga pengesahan untuk kita betul tak nak pakai tu pada handphone tu, pada handphone yang baru ni. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Untuk video yang akan datang, kita akan tengok lebih luas lagi macam mana Google ini, macam mana aplikasi-aplikasi dalam Google ini berfungsi dan juga digunakan. Jadi itu saja. Bye-bye.